Assalamualaikum, hai korang. Hari ni kita nak cerita pasal kesedaran kesihatan mental di sekolah daripada kumpulan 2. Jadi kumpulan 2 ni ada 6 orang termasuk saya, Tani Syahda binti Muhammad Syarin, dengan nombor 067940. Ada Raja Naidina binti Raja Azhari 068722. Kita ada Muhammad Amirul Faiz bin Ambia 066040. Kita ada Alif Nasrullah bin Samsul 065464. Nurul Aini binti Suryadi 068154 dan Muhammad Amir Shah bin Mat Rusli 067231. Jadi, kita orang akan bincangkan tentang topik kita pada hari ini. So, kesedaran mental ini merangkumi pemahaman, penghargaan dan kepekaan terhadap keadaan emosi dan psikologi seseorang. Dia juga melibatkan kesedaran terhadap perasaan, pemikiran dan keadaan mental sendiri, serta penghargaan terhadap keadaan emosi orang lain. Kesedaran mental ini adalah satu aspek yang penting dari kesihatan mental secara keseluruhan dan merupakan kemahiran yang membantu seseorang memahami serta menguruskan keadaan emosinya dengan berkesan. Okay, so tanda-tanda gejala kesihatan mental ni ada banyak. Tapi yang saya nak explain pasal 4 perkara je. So yang pertama adalah perubahan mood yang drastik, di mana pelajar mungkin menunjukkan perubahan mendadak dalam suasana hati, macam kegembiraan yang berubah dengan cepat menjadi kesedihan yang mendalam atau sebaliknya. Sebab diorang ni kelihatan lebih mudah marah atau mudah tersinggung. Perubahan mood yang drastik ni dalam kalangan pelajar ni perlu diperhatikan oleh guru, ibu bapa dan rakan sebaya. Pemahaman terhadap perubahan ni boleh memberi petunjuk tentang keadaan emosi pelajar dan membolehkan tindakan yang sesuai diambil untuk memberikan sokongan terhadap pelajar tersebut. Poin yang kedua pula adalah perubahan drastik dalam tingkah laku. Contohnya macam penarikan diri, isolasi sosial atau pergaulan yang agresif dapat menandakan adanya ketidakselesaan emosi dalam kalangan pelajar tu. So, pertukaran dalam tingkah laku pelajar ni terutamanya perubahan yang boleh memberikan petunjuk yang penting dalam keadaan emosi diorang. Contohnya macam marah ke, sedih, gembira. Apabila pelajar ni tunjukkan perubahan yang drastik dalam tingkah laku, dia boleh tunjukkan adanya ketidakselesaan emosi atau masalah kesihatan mental yang perlu diperhatikan dan ditangani dengan serius. Poin yang ketiga pula adalah perubahan dalam corak tidur dan makan dapat menjadi petunjuk penting untuk memahami keadaan emosi dan kesejahteraan seseorang termasuk pelajar. Masalah tidur dan perubahan dalam tabiat makan ni boleh cerminkan pelajar tu ada masalah kesihatan atau tak selesa dalam emosi dia yang perlukan perhatian. Gangguan tidur atau perubahan dalam corak makan ni menyebabkan peningkatan kebimbangan. Kalau tidur yang tak cukup pula dan pemakanan ni pun boleh memberikan kesan langsung terhadap keadaan emosi, menyebabkan keadaan seperti kegelisahan atau kebimbangan yang meningkat. Pelajar yang mengalami tekanan atau masalah emosi mungkin mengalami stres atau kesusahan malam yang menyebabkan sukar untuk tidur atau tidur yang terganggu. Poin yang terakhir pula adalah perubahan dalam hubungan sosial pelajar. Ini adalah petanda penting yang boleh mencerminkan kesihatan emosi dan kesihatan mereka. Perubahan ini mungkin merangkumi aspek-aspek seperti penarikan diri dari rakan sebaya, konflik interpersonal atau perubahan dalam cara pelajar berinteraksi dengan orang lain. Perubahan dalam hubungan sosial ini juga boleh mencakup peningkatan konflik atau masalah dengan rakan sebaya ataupun orang lain. Konflik interpersonal ni boleh timbul daripada masalah emosi, perbezaan pendapat ataupun tekanan dalam hidup pelajar itu sendiri. Isolasi sosial ni pun merangkumi lebih daripada sekadar penarikan diri dari rakan sebaya. Dia juga melibatkan kurangnya keterlibatan dalam aktiviti sosial ataupun kelompok. Pelajar ni boleh menunjukkan gejala isolasi sosial apabila diorang ni semakin menjauh daripada interaksi sosial. Kiranya tak nak join the crowd ataupun macam bila kawan-kawan ajak lepak-lepak pun semua tak nak join. Kiranya macam suka menyendiri. Gangguan mental pun boleh memberikan kesan kepada pelajar sekolah dalam beberapa cara. Pertama, gangguan tersebut boleh menghalang konsentrasi dan fokus pembelajaran, mengurangkan kemampuan mereka untuk memahami dan menyerap informasi dengan baik. Keadaan seperti kemurungan atau kebimbangan boleh menyebabkan perasaan letih dan kurang motivasi, mempengaruhi prestasi akademik pelajar. Selain itu, gangguan mental boleh mempengaruhi hubungan sosial pelajar. Mereka mungkin mengalami kesulitan berinteraksi dengan rakan sekelas atau merasa terasing yang boleh merugikan perkembangan sosial dan emosional mereka. Stigma terhadap masalah kesihatan mental juga boleh mencipta rasa malu atau ketakutan untuk mencari bantuan, menghalang proses pemulihan
Apabila gangguan mental tidak diatasi dengan baik, pelajar boleh mengalami peningkatan kadar ketidakhadiran sekolah, penurunan motivasi dan risiko tinggi terhadap perilaku yang merugikan diri mereka. Pentingan menyediakan sokongan kesihatan mental di persekitaran sekolah untuk membantu pelajar mengurus dan mengatasi cabaran ini. Sumber sokongan sekolah merujuk kepada pelbagai perkhidmatan, kaki tangan dan inisiatif yang disediakan dalam sekolah untuk menyokong perkembangan dan kesejahteraan pelajar. Jadi sumber sokongan ni dia direka untuk membantu pelajar mengatasi pelbagai cabaran termasuk masalah akademik, emosi dan sosial. Kedua, kita ada kaunselor sekolah. Kaunselor sekolah ni dia menjadi sumber sokongan utama untuk keperluan kesihatan mental pelajar dekat sekolah lah. Jadi mereka merupakan golongan profesional terlatih yang boleh bagi bimbingan emosional, sesi kaunseling peribadi dan membantu pelajar dalam mengenal pasti serta menangani masalah kesihatan mental. Seterusnya kita ada guru dengan kegiatan sokongan dekat sekolah. Jadi diorang mainkan peranan penting dalam sokong kesihatan mental pelajar dekat sekolah. Diorang boleh menjadi individu yang rapat dengan pelajar dan mampu untuk detect perubahan tingkah laku atau emosi yang mungkin akan berlaku berkaitan dengan masalah kesihatan mental. Jadi sumber sokongan yang lain ni, kita ada kenalkan program-program sokongan pelajar yang ditawarkan di sekolah. Contoh dia macam kelab kesedaran mental, aktiviti rekreasi dan kita akan adakan sesi latihan kemahiran hidup. Jadi program-program ni, apa yang diorang akan buat? Diorang akan membina komuniti sokongan di dalam kalangan pelajar dan diorang akan sediakan platform untuk perkongsian pengalaman pelajar-pelajar ni. Kalaulah ada, kita juga boleh kenalkan pusat kesihatan sekolah yang dah ada sediakan tempat untuk kesihatan mental. Termasuk juga perundingan kesihatan mental, pemeriksaan kesihatan umum dan maklumat mengenai perkhidmatan kesihatan mental di luar sekolah. Pelajar-pelajar ni, diorang kita jaga di bawah pemantauan pusat kesihatan mental. Untuk memastikan perkara ini berkurangan, kita kena pastikan terdapat sistem rujukan yang berkesan untuk pelajar yang memerlukan bantuan profesional. Sekolah ni juga, diorang perlu bekerjasama dengan agensi kesihatan mental tempatan untuk pastikan pelajar ni dapat sokongan yang segera dan bersifat komprehensif. Sebagai contoh, kalau agensi kerajaan, kita boleh guna JKM ataupun JPMC, iaitu Jabatan Kaunseling dan Pembimbingan Malaysia. Kalau NGO juga, kita ada satu agensi yang dipanggil Befrienders yang menyokong kesihatan mental orang awam. Pentingnya sumber sokongan dekat sekolah ni kita boleh lihat dalam banyak aspek. Termasuklah dalam kita nak kena pasti tanda-tanda awal masalah kesihatan mental. Kita nak bagi bimbingan dekat pelajar-pelajar yang ada kesihatan mental ni dalam pengurusan kehidupan sehari-hari diorang. Dan kita sediakan persekitaran yang kondusif untuk menyokong pembelajaran dan perkembangan emosi. Kemahiran emosi pelajar di sekolah memainkan peranan yang sangat penting dalam pembangunan holistik mereka. Kepentingan kemahiran emosi di sekolah merangkumi pelbagai aspek yang berkaitan dengan kejayaan akademik, perkembangan sosial dan kesejahteraan mental. Antara kepentingan kemahiran emosi untuk pelajar di sekolah adalah yang pertama, prestasi akademik yang lebih baik. Pelajar yang mempunyai kemahiran emosi yang baik cenderung dapat menguruskan tekanan dan tekanan akademik dengan lebih berkesan. Mereka boleh meluahkan emosi secara positif, meningkatkan motivasi dan memberikan tumpuan yang lebih baik terhadap pembelajaran. Yang kedua, pembangunan sosial yang positif. Kemahiran emosi yang membantu dalam memupuk hubungan sosial yang positif. Dengan ini, pelajar yang memahami dan menghormati emosi diri sendiri dan orang lain boleh berinteraksi dengan lebih baik, mengurangkan konflik dan membentuk hubungan yang sihat dengan rakan sebaya dan juga guru. Pemulihan kesihatan mental melibatkan pelbagai faktor penting untuk mendapatkan sokongan dari pelbagai sumber. Berikut merupakan penerangan tentang langkah-langkah pemulihan kesihatan mental dari segi bantuan profesional, agensi dan sokongan rakan sebaya. Langkah pemulihan kesihatan mental yang pertama, bantuan profesional. Kita akan membuat penilaian awal, mengadakan sesi penilaian untuk memahami masalah kesihatan mental secara holistik dan mengidentifikasikan gejala, sejarah dan faktor-faktor pencetus masalah sosial dalam kalangan pelajar. Seterusnya, penetapan matlamat pemulihan. Kita bersama-sama dengan individu menetapkan matlamat pemulihan yang realistik dan dapat dicapai oleh pelajar yang bermasalah. Kita juga akan menyusun perancangan rawatan yang sesuai mengikut kepada kesesuaian pelajar yang datang kepada kita. Seterusnya,
memberikan platform untuk mereka meneroka dan memahami emosi dan pemikiran yang berkenaan dengan situasi. Yang kedua, agensi yang kita biasanya adalah daripada agensi kerajaan dan NGO. Okey, agensi kesihatan mental menyediakan perkhidmatan sokongan seperti klinik kesihatan mental dan perundingan psikologi. Mereka juga memberikan akses kepada pakar kesihatan mental dan membuat rawatan lanjut kepada pesakit. Pusat kesihatan komuniti pula menyediakan perkhidmatan pemulihan dan sokongan dalam komuniti setempat, contohnya di sesuatu kawasan perumahan. Mereka menggalakkan penyertaan aktif dalam aktiviti sosial dan pemulihan bagi pelajar-pelajar yang terlibat. Organisasi NGO, mereka menawarkan sumber sokongan dan perkhidmatan bagi individu yang memerlukan bantuan tambahan. Selain itu, mereka juga mempromosikan kesedaran dan mengurangkan stigma sekitar kesihatan mental. Okey, terakhir, sokongan rakan sebaya. Kumpulan sokongan perlu memberikan kumpulan untuk terapi rakan sebaya dan berkongsi pengalaman serta memulihkan pelajar yang mempunyai masalah sosial. Mereka juga akan mencipta persekitaran yang mendukung dan memahami kelompok mereka. Poin seterusnya adalah program pembangunan kesihatan mental. Kesejahteraan mental memainkan peranan yang penting dalam pembentukan masyarakat yang seimbang dan produktif. Dalam usaha untuk mencapai matlamat ini, program pembangunan kesihatan mental menjadi landasan penting bagi membentuk masyarakat yang lebih peka terhadap keadaan jiwa individu dan komuniti. Program-program ini melibatkan pelbagai komponen yang holistik dan bersepadu untuk memastikan kesan positif yang berterusan. Pertama sekali, pendidikan dan kesedaran menjadi asas utama program ini. Melalui kempen kesedaran awam, masyarakat diajar untuk memahami makna kesihatan mental dan bagaimana ia berkait rapat dengan kesejahteraan secara menyeluruh. Program pendidikan di sekolah, tempat kerja dan di peringkat komuniti menyampaikan informasi mengenai stigma kesihatan mental dan cara-cara untuk menguruskan tekanan. Selain dari itu, sokongan emosional memainkan peranan penting dalam membentuk masyarakat yang peduli. Penyediaan perkhidmatan sokongan emosional seperti kaunseling dan psikoterapi membolehkan individu mendapatkan bantuan yang diperlukan. Program sokongan kelompok juga diadakan untuk memastikan individu tidak merasa terasing dan dapat berkongsi pengalaman serta strategi untuk mengatasi cabaran mental. Seterusnya, layanan perubatan dan rawatan turut menjadi fokus program ini. Akses mudah kepada perkhidmatan seperti psikiatri dan psikologi bersama dengan pengembangan program rawatan holistik membantu individu dalam pemulihan mereka. Ini melibatkan penggunaan ubat, terapi dan strategi rawatan yang sesuai dengan keperluan individu. Promosi kesihatan fizikal juga tidak boleh diabaikan kerana kesihatan mental dan fizikal saling berkait rapat. Program ini merangkumi aspek senaman, pemakanan yang seimbang dan gaya hidup sihat untuk memastikan keseimbangan yang holistik. Terdapat beberapa cara program kerjasama ibu bapa dan komuniti yang boleh membantu menangani masalah mental di sekolah. Antara cadangannya ialah yang pertama, sesi pendidikan untuk ibu bapa. Program yang membantu ibu bapa mengenali tanda-tanda masalah mental, cara untuk memberi sokongan kepada anak dan cara untuk mencari bantuan jika diperlukan. Yang kedua, klinik kesihatan mental komuniti. Kerjasama dengan klinik kesihatan mental setempat bagi menyediakan perkhidmatan sokongan dan sumber kepada pelajar dan keluarga. Yang ketiga, sesi kesedaran di sekolah. Program kesedaran dan pendedahan tentang kesihatan mental untuk pelajar, ibu bapa dan komuniti setempat. Yang keempat, program sokongan psikososial. Program ini dijalankan oleh ibu bapa dan komuniti untuk memberi sokongan sosial kepada pelajar yang mengalami masalah mental. Yang terakhir adalah pertubuhan sumber kesihatan mental, iaitu menggalakkan ibu bapa untuk mengakses pertubuhan sumber kesihatan mental bagi maklumat tambahan dan sokongan. Program ini dapat membina jaringan sokongan yang lebih luas untuk membantu pelajar menghadapi masalah mental di sekolah. Kesimpulannya, kita boleh rumuskan bahawa pelajar di sekolah menghadapi pelbagai tekanan, baik dari segi akademik, hubungan sosial maupun daripada prestasi peribadi. Tekanan ini dapat menyebabkan kesan negatif terhadap kesihatan mental mereka seperti kecemasan, depresi, masalah emosi dan sebagainya. Oleh itu, penting untuk kita memberi penekanan kepada dua aspek utama
Yang pertama, kesedaran mengenai kesihatan mental perlu ditingkatkan dalam kalangan pelajar, guru dan ibu bapa. Yang kedua pula, pendidikan kesihatan mental di sekolah boleh membantu mengurangkan stigma yang berkenaan dengan kesihatan mental dalam kalangan pelajar di sekolah. Seterusnya, sokongan emosi dan psikososial memainkan peranan penting dalam menjaga kesejahteraan mental pelajar. Sokongan dari rakan sebaya, guru dan keluarga perlu diberikan dengan penuh kesedaran. Program sokongan psikososial di sekolah juga dapat membantu membina kekuatan mental pelajar dan meningkatkan ketahanan mereka terhadap tekanan hidup. Integrasi program pembangunan kemahiran emosi dalam kurikulum juga dapat membantu pelajar menguruskan emosi dengan lebih efektif. Kemahiran seperti daya tahan, penyelesaian mudah dan kemahiran komunikasi perlu diterapkan untuk membantu pelajar mengatasi cabaran hidup. Akhir sekali, sistem pemantauan yang berkesan di sekolah juga merupakan elemen penting, membolehkan pengesanan awal terhadap isu-isu kesihatan mental. Intervensi awal juga dan bantuan profesional perlu disediakan kepada pelajar yang memerlukannya. Kita juga harus memastikan mereka mendapat sokongan yang diperlukan untuk mengatasi masalah kesejahteraan mental mereka. Dengan pendekatan holistik ini, sekolah dapat menjadi lingkungan yang lebih menyokong dan mempromosikan kesihatan mental pelajar secara menyeluruh. Sekian, terima kasih.